Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo. Di dalam rancangan iInfo ini kita akan berbicara mengenai dengan isu semasa dan kita akan berjumpa dengan individu-individu yang mahir dalam bidang yang mereka ceburi. Untuk hari ini kita akan berjumpa dengan seorang yang begitu mahir dalam bidang solekan. Selalunya kalau dalam bidang solekan ini kita akan terfikir mengenai dengan kaum Hawa kerana selalunya ianya adalah diceburi oleh kaum wanita. Namun kini Auda, kaum Adam juga tidak ketinggalan dalam mendalami bidang solekan ini. Bersama dengan saya pada hari ini adalah Wan Zikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang. Okey, terima kasih kena undangannya hari ini. Saya Wan Zikri, makeup artist dari Brunei Darussalam. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang ke iInfo pada hari ini. Dan untuk permulaan ni, mungkin boleh berkenalan lebih lanjut dengan Wan Zikri. Jadi mungkin boleh diceritakan juga sejak bila sebenarnya berkecimpung dalam bidang solekan? Bermula berkecimpung dalam bidang solekan ini waktu umur 14 tahun. 14 tahun sampailah sekarang. Dalam 20 tahun sudah lah dalam bidang solekan ini. Alhamdulillah masih bertahan. Terima kasih kepada anda semua yang di luar sana masih menerima saya dengan servis-servis makeup saya. Ya. Jadi semenjak remaja lagi Wan Zikri sudah berkecimpung di dalam bidang solekan. Tetapi yang ingin diketahui, dari mana mula timbul minat? Semasa umur 14 tahun itu, dari mana mula timbul minat dalam bidang solekan? Okey, waktu kecil-kecil dulu memang sukalah dalam bidang seni. Art lah, seni. Yeah. Okey, tapi lebih berminat kepada solekan, melukis. Itulah waktu umur 14 tahun itu adalah Mayanti kahwin. Mayanti kahwin. My family cakap suruhlah si makeup, si one makeup. And then biasalah dulu barang-barang seadanya lah saja. Cuba makeup apa itu ni. First pengantin yang di make up is Mayanti masa umur 14 tahun dan sampai sekarang alhamdulillah semuda 14 tahun sudah berani untuk memilih antinya. Kata orang kalau make up ini ia seakan canvas. Ianya adalah satu seni di mana muka wajah itu adalah canvas dan kita ni adalah artisnya. Yang memake up ini adalah artisnya. Jadi bermula daripada 14 tahun sekarang sudah menjadi satu perusahaan sendiri. Jadi sebenarnya bagaimana mula membesarkan perusahaan tersebut dan adakah bagaimana caranya menarik minat pelanggan-pelanggan ini? Selama dalam bidang makeup ini memang banyaklah cabaran, jatuh bangun, macam mana untuk menaikkan nama. Memang bataslah setahun 2 tahun itu mungkin tidak. Kalau dulu memang susah untuk mempromo kan. Dulu ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Tapi masa ni alhamdulillah semua sudah ada. Semua sudah senang untuk mempromo apa yang kita ni buat, apa bisnes yang kita ni ada. 4-5 tahun dulu tu mungkin memang susahlah kan untuk mencipta nama dulu. Tambah lagi diri muda 14 tahun, siapa nak percaya? Siapa akan percaya? Muda je anak ni 14 tahun contoh dapatkan makeup. Tapi dari 14 tahun itu sampai ke 25 tahun itu, ke 25 tahun itu boleh baru orang nampak hasil kerja yang aku buatlah. Alhamdulillah. Jadi Wan Zikri bermula meminati makeup ini bukan sahaja untuk wanita tetapi juga untuk lelaki. Mungkin boleh dikongsikan juga antara acara-acara di mana servis Wan Zikri adalah digunakan. Kebanyakannya acara perkahwinan lah. Dan juga untuk pengantin perempuan lah terutamanya yang selalu saya buat. Kalau untuk lelaki, jika ada kekosongan slot, baru diambil untuk lelaki punya makeup. Tapi tidak semestinya untuk orang kahwin saja. Semua acara boleh diambil lah, boleh digunakan dengan servis makeup
saya. Baik, sebenarnya tadi Wan Zikri juga ada mengatakan yang sebenarnya di dalam apa jua bidang ada jatuh bangunnya, dan tidak kurangnya juga dalam bidang solekan ini sebenarnya ada stigma di sebaliknya, kerana kebanyakan orang mengaitkan bidang jurusolek ini sebagai bidang yang kebanyakannya adalah dicuburi oleh wanita. Jadi mungkin boleh Wan Zikri kongsikan pendapat Wan Zikri mengenai dengan stigma ini dan bagaimana caranya untuk menghadapi. Okey, cabaran dan dugaan jatuh bangun memang ada, sentiasa ada. Jadi macam mana untuk menyahuti cabaran dan komen-komen orang dari luar, tambah lagi diri lelaki. Tapi alhamdulillah tidak banyak yang berkata negatif-negatif lah tentang kerjaya saya walaupun saya seorang lelaki untuk membuat solekan untuk seorang wanita. Okay, alhamdulillah memang tidak banyak rintangan lah. Jatuh bangun itu memang selalu ada saingan, apatah lagi saingan masa ni di negeri kita ni memang tukang makeup masa ni pekerjaan yang paling banyak orang minati. Banyak orang minati, banyak orang ingin belajar. Alhamdulillah juga masa ni banyak anak-anak muda kita ni jadi tukang makeup, mau lelaki ataupun perempuan. Memang banyak pelapis-pelapis untuk masa akan datang. Jadi bagaimana caranya kalau sekiranya terdapat tanggapan negatif, macam mana caranya untuk menguatkan hati-hati supaya Indah tercabar dengan segala tanggapan itu? Biasanya kalau saya kata-kata negatif itu tepikanlah saya kesiring macam malaslah cakap balas, macam malaskan membalas, malaskan apa macam tu. Macam kadang-kadang kalau tani mengambil habis apa orang cakap yang negatif itu, tani boleh macam down, boleh stres. Jadi sebaiknya jangan diambil habis, buatkan satu pengajaran untuk kita ni lah, untuk dalam untuk diri kita ni lah, untuk lebih berhati-hati dalam setiap apa yang kita ni buat. Tidak semua orang suka dengan apa yang tani buat. Memang ada yang suka, ada yang tidak suka, memang adalah kalau dalam bidang makeup ni. Tapi yang penting minat diri itu, dan Ketani tahu sendiri di mana kebaikan dan juga keistimewaan Ketani yang harus dimanfaatkan. Yang penting selalu buat yang terbaik untuk klien kita ni, beri yang terbaik dan sehabis baiklah untuk mereka yang mengambil servis kita ni. Cakap tentang klien ataupun pelanggan ini. Apa saja antara karenah pelanggan yang harus dihadapi? Kerana seperti kita ni tahu, kalau dalam bidang keusahawanan ini memang pelbagai jenis orang yang dihadapi. Mungkin boleh diceritakan pengalaman Wan Zikri. Okey, karenah tu memang selalu dihadap tu oleh kami lah, tukang makeup. Apatah lagi kalau macam klien, nak ni, jangan begini, jangan. Okey, kita duduk diam saja. Aku buat yang terbaik untuk kita. Okey. Cuma tu saja. Kalau aku berhadapan dengan klien cuma tu, memang aku akan cakap simple saja. Kita duduk diam, aku buat yang terbaik untuk kita. Okey. Aku akan buat yang terbaik lah untuk kita. Cuma tu, kita duduk diam saja, relax. Contoh, kalau kita akan request mau look macam mana, and then kita hantar gambar arahku awal, and then aku datang, nanti kalau sesuai dengan apa yang kita mahu, sesuai dengan wajah kita, aku akan buat. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, aku akan buat mana yang sesuai dengan kita punya penampilan. Macam tu. Tidak boleh juga diaukan semua. Kadang-kadang klien ini mau look macam mana, tapi dia sesuai dengan penampilannya, terpaksa macam diri berhadapan lagi explain macam mana ni, macam dia sesuai untuk kita ni, sorry, macam minta maaf lah. Jadi aku buat yang terbaik lah untuk kita, mana yang sesuai untuk kita. Okey, kita hanya cerita, aku serahkan arah kita saja. Macam tu. Memang banyak request, banyak macam jangan ni. Okey, kita relax saja. Macam tu. Aku cakap cuma tu saja. Sebenarnya kalau sesuai atau tidak sesuai itu ingin diketahui juga ni. Kalau saya belum mendalami sangat dalam bidang jurusulian ni, apa yang saya tahu, kadang-kadang ada sejenis muka yang tidak sesuai dengan sebarang warna. Mungkin kalau mukanya cerah, tidak sesuai menggunakan warna-warna yang itu. Mungkin boleh diceritakan tu bagaimana? Okey, selalunya kalau klien ni request mau Barbie look. Barbie look katanya. Kali
okey kita cakap kan. Okey kita send gambar and then send gambar muka kita. Okey send gambar aku. Sebelum datang itulah. Yeah. Jadi cari ilham dulu kan. Kalau terus datang kan berbelok memang susah. Macam mana berbelok ni? Okey jadi dia ni dululah ditapis-tapis dulu mana yang sesuai macam makeup kiranya berbelok atau yang mau untuk hari persandingannya. Yeah. Tapi macam tu. Pas saja ditapis dulu tu. Dia dapat macam diau-aukan walaupun macam kadang-kadang orang cakap customer always right. Tapi benar pulang customer always right. Tapi macam apa orang Tani sebagai tukang makeupnya, tukang makeup harus bagi yang terbaik untuk kliennya. Jangan apa yang klien mau Tani aukan. Harus juga diselidiki dulu macam mana. Ditapis dululah. Cuma tu. Kadang-kadangnya aku mau mata aku cuma ni tabal and then mau bisu merah. And then aku cakap kalau untuk acara perkahwinan persandingan kalau boleh jangan luan terlampau atau menyerlah banar macam mata tarang bicu merah karang macam terlampau semua banyak warna macam dah lawat jadi lihat dah manis jadi harus dikurang-kurangi macam tu. Cuma itulah di-explain dengan baik lah supaya orang lebih faham. Kadang-kadang kalau macam klien orang mana tahu kan macam mana punya orang membisaikan dengan majlis. Mensesuaikan dengan majlis siang ataupun malam macam tu. Diorang mau saja tapi Tani sebagai profesional tukang makeup Tani harus explain orang klien, membagi tahu yang macam mana. InsyaAllah diorang akan faham. Diorang pun mau lawa juga di hari persandingan diorang, di hari apa yang diorang anilah. Walaupun customer is always right, tetapi diri sendiri juga tahu dalam bidang yang diceburi itu. Bercakap tentang menghalusi pengetahuan diri sendiri bagi Wan Zikri. Dari 14 tahun sehingga sekarang, bagaimana Wan Zikri sentiasa mempertingkatkan kemahiran diri Wan Zikri dalam bidang ini? Okey, yang ini banyak yang bertanya macam mana boleh bertahan, macam mana boleh bertahan lama. Sedangkan banyak sudah pelapis-pelapis baru, tukang makeup baru banyak. Setiap tahun itu memang banyak tukang makeup macam mana boleh bertahan. Satu saja, orang tetap beri yang terbaik untuk customer. Tetap orang terus beri yang terbaik, belajar. Jangan pernah kalah dengan orang-orang yang baru. Walaupun kita ni orang lama, bukannya akan bersaing, tapi Tani mau bertahan lama dan tetap bertahan. Cuma tu. Jadi yang ingin mengetahui ni, bagaimana caranya untuk belajar dan juga memperhalusi lagi teknik di dalam memberikan solekan yang terbaik? Okey, mengenai belajaran ni, memang dari makeup ni sebenarnya dari pikiran kita ni, dari imajinasi kita ni, macam mana kita ni akan buat, macam mana teknik apa lagi yang sendiri. Kalau saya memang tidak pernah mengambil mana-mana kursus lah, mau di luar negeri ataupun dalam negeri, memang satu sijil pun tidak ada dalam bidang makeup. Tapi alhamdulillah banyak anak-anak muda kita ni di luar sana banyak yang menuntut ilmu dalam bidang makeup arah saya. Belajar, ada yang dari kosong sampai jadi profesional makeup artist. Itulah. Memang banyak yang belajar dari saya. Sambil-sambil itu pun saya pun belajar juga. Mengambil pengalaman, cari pengalaman. Kadang-kadang apa yang saya ajar tu benda yang baru yang saya nak buat. Cuma tu. Tepat. Dan saya pastikan Wan Zikri dari dulu sampai sekarang ni trend di dalam makeup tu berubah. Kalau dulu mungkin suka yang agak terang dengan warna-warna macam ni, dan kalau sekarang ni mungkin suka yang neutral. Bagaimana caranya ni untuk menghadapi trend-trend yang semakin lama semakin berubah? Okey, makeup ni memang tahun demi tahun ia akan tetap. Mungkin macam Tani dapat bandingkan makeup masa ni dan makeup dulu. Kalau dulu memang macam hijau, biru, kirai nipis macam batang macisnya orang kita ni. Okey, kirai hitam, ni tabal, merah, pipi merah. Itu ikut trend dulu. Kalau dilihat dulu memang lawa lah, pasal di zaman dulu tu makeupnya cuma tu, memang cantik. Kalau dibawa ke zaman masa ni, memang apa tu? Orang melihat tabal juga macam tu kan. Jadi Tani mesti ikut trend, peredaran zamannya orang. Mesti Tani tak boleh ketinggalan tu. Apa masa ni kan banyak di IG, apa banyak kan makeup artis dari luar negeri apa itu. So Tani belajar dari sana lah, dari belajar. Ini makeup masa ni cuma ni. Jadi cuba cuma tu. Mesti sentiasa, yang penting sentiasa belajar dan terus belajar. Jangan pernah puas dengan apa yang kita ni ada. Tetap belajar supaya Tani akan tetap bertahan
sampai bila-bila, sampai kita ni lalah. Kalau boleh jangan lalah lah. Tadi Wan Zikri ada mengkongsikan juga yang sebenarnya Wan Zikri ni minatnya dalam bidang seni. Mungkin adakah bidang lain yang juga diceburi oleh Wan Zikri? Okey, sebenarnya dari bisnes Wan Zikri memang bukan makeup sajalah. Memang menjual makanan. Sebelumnya ada gerai nasi katok. Tapi yang masa ni buat jeruk buah, jeruk handalnya orang. Jeruk nombor 1 di arah kita ni. Seni makanan je ni. Memang masa ni jeruk tu yang orang masa ni viral lah masa ni. And then sambil-sambil tu pun kerja sambilan menyanyi. Menyanyi di event-event luar lah, event tertutup lah, macam company punya event yang tertutup lah. Jadi sebenarnya dalam bidang keusahawanan sebagai satu yang diceburi oleh Wan Zikri, adakah juga bermula dari awal 14 tahun itu atau bagaimana? Kalau menyanyi memang lama lah, sudah dari kecil lah menyanyi. Tapi kalau makeup itu memang dari umur, saya ingatnya memang waktu umur 14 tahun my aunty kahwin. My aunty kahwin tu bermulalah makeup. Tapi belajar sampai mendapat nama di hati ramai orang. Alhamdulillah. Menyanyi tu memang dari damilah minat lah, hobi. Menyanyi hobi, makeup pekerjaan. Makeup pekerjaan tetap, menyanyi tu hobi, sebagai hobi saja untuk sampingan di masa lapang. Dalam bidang keusahawanan ini saya pasti ada perancangan yang teliti yang harus dibuat kerana ia mempunyai risiko tersendiri kan di dalam keusahawanan. Jadi mungkin boleh dikongsikan juga perancangan Wan Zikri di masa akan datang. Mungkin perancangan di masa akan datang akan terus terus di dalam bidang bisnes ni untuk untuk bisnes ni bagiku memakan masa yang panjang. Jadi macam makeup, buat jeruk buah, menyanyi ini adalah mata pencarian tetap. Mata pencarian kok. Jadi akan dipertahankanlah untuk di masa akan datang, macam itu saja. Mungkin kalau ada bisnes lain lagi nanti, butik butik ada jual. Yes, butik ada jual. Lupa. Butik pun ada jual. Memang banyaklah. Memang banyak dalam bidang bisnes ini, tidak boleh satu saja. Satu saja. Kadang-kadang bisnes ini jatuhnya tani tahu bila, and then naiknya tani pun dah tahu bila. Jadi sebelum apa-apa terjadi, tani mesti ready. Jadi mesti ada sampingan lagi. Ini kurang, ada lagi yang ini. Ini kurang, ada lagi yang ini, contoh. Jadi cuma itulah akan sentiasa bertahan. Jadi Wan Zikri sebenarnya dari menjadi seorang juru makeup berjaya dalam mempelbagaikan lagi bidang keusahawanan Wan Zikri. Untuk terakhir sekali, mungkin boleh dikongsikan kata-kata semangat. Apatah lagi untuk mereka yang mungkin mula-mulanya takut untuk menceburi diri dalam bidang yang mereka minati. Okey, untuk anak-anak muda di luar sana, memang banyaklah anak-anak muda yang ingin belajar dengan Wan Zikri macam mana untuk bertahan dalam bidang bisnes. Okey, untuk bis kita semua di luar sana dalam bidang bisnes ini, satu saja. Jangan takut. Jangan takut dan jangan ada tapi. Kalau kita ni akan mencuba, teruskan mencuba. Mesti yakin, luruskan niat dan yakin yang kita ni boleh buat. Jangan pernah mengalah dengan kegagalan dan itulah, jangan pernah mengalah dengan kegagalan. Teruskan bangkit dan terus mencuba. Kerana kegagalan itu adalah satu kejayaan. Satu kejayaan untuk kita akan menjadi orang yang hebat nanti. Pasti kita ni semua boleh. Pasti boleh. Baik, terima kasih Wan Zikri atas segala yang telah pun dikongsikan di dalam rancangan iInfo ini, dan saya pasti ianya akan memberikan manfaat untuk semua penonton kita ini, bukan sahaja yang ingin berkecimpung dalam bidang jurusolek tetapi juga dalam bidang keusahawanan ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Wan Zikri. Terima kasih. Baiklah, dah berakhirlah sudah sesi wawancara sebentar tadi bersama dengan Wan Zikri, seorang yang mahir dalam bidang jurusolek dan juga seorang pengusaha. Baiklah, seperti yang Wan Zikri katakan tadi, apa yang penting adalah untuk kita ni tidak mengalah, kerana kegagalan itu adalah salah satu daripada proses dan ianya adalah merupakan satu kejayaan. Yang penting teruskan perbanyakkan latihan dan juga pertingkatkan lagi ilmu pengetahuan untuk memperhalusi
kemahiran kita ni. Baik, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang di hari dan waktu yang sama bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.